Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. وأزكى صلواته وتسليماته على محمد ابن عبد الله معلم الناس الخير الهادي إلى صراط العزيز الحميد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kerana kita telah masuk ke dalam bulan Syawal setelah menyelesaikan ibadat yang besar, bulan Ramadan, ibadah puasa dan juga ibadat-ibadat yang lain, yang mudah-mudahan ia menjadi satu pemangkin kepada kita melaksanakan agenda kebaikan berterusan. Bukan bermakna berlalunya Ramadan, berlalunya ibadat-ibadat yang kita lakukan, walaupun sudah tentu dia akan berkurang daripada ibadat di dalam bulan Ramadan. Paling kurang 2.5% kita tinggal zakat dia tu. Seperti kata ulama, wa'mal walau bil ushri kaz zakati takhruj bin nuri min dhulmati. Beramallah walaupun paling kurang 2.5%, kamu akan keluar dengan cahaya daripada kegelapan. Maknanya kalau kita mungkin di bulan puasa sembahyang kita tarawih di sini mungkin 20, tinggal 20 lebih kurang 4 rakaat kita sembahyang sunat, adalah saki baki dia paling kurang 2.5%. Kalau dalam teori ekonomi yang bagusnya 30%, kita ambil 30%. Kalau yang kuat sih 30%, yang mungkin baca Quran sehari 10 muka surat, tinggal 3 muka surat. Jadi jangan kita tinggal. Sudah tentu kita akan berkurangan karena faktor-faktor keadaan, faktor-faktor kerja yang tidak menyokong. Ala kulli hal, yang paling terbagus ialah amalan yang berterusan. Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Sebab bila kita mengkaji daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nas-nas Al-Quran, yang paling penting bukan banyak, yang paling penting berterusan dan kualiti. Itu yang paling penting, berterusan dan berkualiti. Sebab itu Allah menyebut fastaqim kama umir, kena berterusan. Dan kalau kita nak istiqamah ini mesti ada arahan. Maknanya macam mana kita nak dapat arahan? Kita kena belajar. Kita kena baca Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana diikat istiqamah dengan al-amru. Fastaqim kama umir. Istiqamahlah seperti mana yang diarahkan. Kalau kita tidak mengetahui arahan Allah, istiqamah tu susah. Macam mana kita nak istiqamah? Kita mesti mengetahui ahkam, hukum hakam yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misal dalam bulan Syawal, saya ada buku yang dikeluarkan oleh kami, Telaga Biru, tajuk dia Amalan Setahun. Ini buku yang kita bawa keluar. Buku ni kita nak bagi istiqamah. Buku ni tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah buku yang ditulis oleh ulama kita, subhanallah, Ibnu Rajab Al-Hambali pada kurun 800 Hijrah. Makna dia dah lebih kurang 700 tahun. Jadi dia tulis amalan-amalan tiap-tiap bulan selama setahun, daripada Muharram sampai Zulhijjah, supaya matlamat istiqamah itu wujud. Jadi bulan Syawal ni banyak amalan-amalan yang diceritakan selepas bulan Ramadan. Nanti Zulqa'dah lain pula, Zulhijjah lain pula, sampailah berterusan sampai diceritakan amalan-amalan musim sejuk, musim panas. Cuma Malaysia tak ada musim panas, musim sejuk, dia hujan. Jadi kita kena fikir hujan ini barakat, tempat yang orang kata doa yang mustajab. Jadi di sinilah kita melihat setiap waktu ada ibadat dia. Tetapi macam mana kita nak istiqamah kalau kita tidak tahu maklumat, arahan daripada syariat? Jadi orang yang mengetahui arahan daripada syariat,
Contohnya seperti di bulan Syawal mereka berpuasa 6, sudah tentu dia istiqamah. Ataupun melanjutkan ibadat-ibadat sedekah. Dalam ayat Al-Quran, satu ibadat yang sangat besar yang Allah anjurkan, yaitu Allah sendiri menyebut walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhabil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sailin wa fir riqab wa aqama as-salah wa ata az-zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ayat ini dalam surah Al-Baqarah. Ayat dia 177, tuan-tuan boleh cek di rumah. Imam kita lagi, masya-Allah, hafiz. Kita baca ayat ini menggariskan siapakah mereka orang yang hebat. Siapakah mereka yang telah melaksanakan agenda kebaikan al-bir. Al-bir ini satu sifat yang sangat hebat. Karena dia satu agenda kebaikan yang menjadikan kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla dan mencapai maqam siddiq, maqam siddiqin. Karena pada permulaan ayat ini mereka menyangka kebaikan itu hanya semata-mata luaran semata-mata. Dalam permulaan ayat tersebut dia menyebut apa yang Ustaz? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Orang Yahudi sangka yang terbaik ini agenda luaran. Benda yang bersifat orang kata program. Sebab mereka kata yang terbaik ini kiblat tu Baitul Maqdis. Tuhan dah ubah dah daripada Baitul Maqdis kepada Baitullahil Haram. Tapi mereka tetap berkerah. Sebab mereka melihat kepada zahir. Yang penting tak apa, luaran. Sejarah itu penting. Tapi Allah memperbetulkan kefahaman. Kalau setakat kiblat Baitul Maqdis kepada Baitul Haram, di mana-mana pun ada Allah. Ainama takunu fathamma wajhullah. Di mana kamu menghadap, di situ ada Allah. Yang penting mengikut arah Allah. Tak kiralah Baitul Maqdis ke ataupun Kaabah. Yahudi ini dia passion macam tu. Dan golongan musyrikin pun macam tu. Sebab itu Allah membetulkan pemikiran mereka. Maka anggap misalnya mereka menghiasi masjid-masjid Masjidil Haram dengan perhiasan, agenda-agenda orang nampak lah. Tu semua benda-benda yang mereka menunjukkan. Tunjuk kepada orang mereka ni, Masya Allah. Tapi Allah memperbetulkan sebenarnya yang kebaikan itu adalah man amana billah. Itu yang pertama, man amana billah. Maksud bila kita beriman dengan Allah, agenda syariat itu dilaksanakan. Dan beriman dengan Allah menuntut kepada beriman dengan sunnah. Orang Yahudi mereka mendakwa mereka beriman dengan Allah, dalam masa yang sama menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam surah At-Taubah Allah menyebut, Taubah Al-Anfal, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir. Mereka ni orang musyrikin di Mekah tu mereka buat makna bayu, makan minum kenduri itu semuanya, dan menghiasi masjid-masjid. Itu agenda mereka. Makna bila buat agenda luaran dah cukup. Adakah kamu menyamakan apa yang kamu buat daripada ibadat-ibadat luaran itu sama seperti orang yang pertama beriman dengan Allah? Dan ini yang diperbetulkan oleh Al-Quran. Kefahaman-kefahaman sebahagian orang, mentalitinya melihat kepada kuantiti, tapi tidak melihat kepada kualiti. Agenda orang musyrikin kesemuanya, kebanyakannya memperlihatkan kuantiti, memperlihatkan kemegahan dan sebagainya. Walaupun Islam tak menafikan itu ada kebaikan, tapi itu bukan agenda kita. Agenda kita ialah melaksanakan tuntutan Allah Azza wa Jalla. Kalau ada yang terlebih, ada yang bagus daripada kuantiti, kita terima, tak ada masalah apa.
Tapi jangan menjadikan kuantiti itu sebagai matlamat, sehingga kita menafikan syariat Allah Azza wa Jalla. Sebab itu pertembungan di dunia ini adalah pertembungan yang dipanggil sebagai madiyah, pertembungan materialistik. Semua orang nak tunjuk zaman moden ni, semua nak tunjuk kemewahan. Kita tengok dalam rancangan TV, kita tak menolak kekayaan, kerana kekayaan itu dituntut dalam Islam. Ni'mal malus salih li rajulis salih. Sebaik harta yang baik kepada orang yang baik. Tak terlarang. Kekayaan bahkan dia merupakan fardu kifayah. Orang Islam mesti kaya. Tetapi bukan kaya itu kita nak pergi tunjuk habis rumah kita, kasut-kasut kita, cincin-cincin kita ke orang. Bukan begitu cara dia. Kerana ia akan melukakan golongan-golongan fuqara. Cerita habis satu persatu. Sebab itu Allah menyebut alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Allah mencela golongan yang mereka menjadikan dunia ini, yang paling besar harta, sebagai tempat-tempat bermegah. Kamu ada berapa bilion, saya bukan begitu. Sedangkan kekayaan ini adalah digunakan untuk kebaikan. Dalam ayat ini menyebut wa atal mala ala hubbi. Orang yang ada duitnya, ada kekayaan, dia bagi hartanya kepada golongan yang dia sayang. Yang pertama apa? Dzawil qurba, orang yang terdekat dengan dia. Ya betul, kadang-kadang kita bermusuh dengan adik-beradik kita. Selalunya musuhnya adik-beradik. Masa kecil kita berkawan, dah besar dia mula bergaduh. Kadang-kadang tanah sekangkang, orang Kedah kata. Tak tahu Terengganu dia guna bahasa tanah kan. Tanah kecil je, bergaduh adik-beradik. Kadang-kadang ibu bapa meninggal, peti ais pun berebut. Padahal kat rumah kita peti ais punya banyak, tapi dia bergaduh, peti ais pun tak kira. Ini bukan cerita palsu, cerita betul. Dah bergaduh. Kita selidik, tengok-tengok di mahkamah, siapa dia? Abang dengan adik berebut faraid. Tetapi Al-Quran berbetul. Bergaduh-bergaduh lah, tapi hak dzawil qurba kita bagi. Sebab itu kita baca dalam surah An-Nur, wala ya'talil ulul fadli. Ayat itu diturunkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini dia ada adik-beradik daripada Mistah. Dia selalu bagi bantuan sebab orang miskin, adik-beradik yang miskin. Abu Bakar ni kaya. Tuhan bagi kepadanya kecepatan mendapatkan keuntungan. Kecepatan mendapatkan keuntungan. Dia infak hari ni habis, esok tak ada lagi. Macam Abu Bakar jumpa Nabi dalam salah satu peperangan. Dia bagi semua hartanya. Dia tak miskin. Nanti esok lusa kaya balik. Cuma kita tak mampu nak kaji macam mana Abu Bakar dia berniaga. Kalau di Malaysia ni Syed Mukhtar Bukhari lah, bilioner. Kita interview dia, di antara benda yang kita dapat daripada orang terdekat dengan dia, dia kata integriti, jujur. Sangat jujur. Kira dia pergi kedai dia pun dia beratok. Dia tak ambil diskaun. Dia beli macam mana orang lain beli. Dia bos, dia pergi kedai dia beli macam mana orang lain beli. Tak ada kata saya ambil free lah, ni barang saya punya kedai. Tak ada. Kita mungkin kedai kita yang dipanggil dalam bahasa akaun curi duit sendiri. Bukan token-token kita curi duit sendirilah. Kita tak masuk sekali lah. Kita berniaga, mana duit tak ada, ambil duit berniaga kita lah. Lepas tu tak ganti balik. Walaupun tak berdosa pun, tapi curi duit sendiri. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, subhanallah, Tuhan bagi kepada dia yang ulama kata itu adalah perbuatan khas untuk Abu Bakar. Kita tak boleh tiru. Bagi harta kita semua kat Islam tak boleh. Saya kita nak makan apa, kita minta sedekah orang pula. Jadi kita hanya sebahagian. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebahagian daripada harta kita saja. Paling kurang 2.5% zakat itu. Kemudian kita ada sedekah dan juga wakaf yang disediakan oleh Islam. Kita dalam sistem kebajikan ada 3. Zakat, kemudian sedekah jariah, kemudian wakaf. Tuan-tuan boleh buat wakaf macam-macam, boleh wakaf. Yang kita boleh bantu di sekolah, di masjid. Kerana wakaf ini
telah berpindah yang milik kita kepada milik Allah. Siapa pun tak boleh kacau. Di antara yang boleh menyelamatkan ekonomi umat Islam adalah wakaf. Sebab misalnya lah negara kita diperintah oleh orang bukan Islam, wakaf tak berpindah pada kerajaan. Ya Allah. Ya Allah. Sebab tu teori menyatakan di antara benda yang boleh menyelamatkan umat Islam bila umat Islam hidupkan wakaf semula. Sebab siapa pun tak memiliki. Habis, Tuhan saja. Buatlah macam mana pun, tukar pemerintah, tukar apa pun, tukar nazir dia pun, nazir tak boleh nak buat apa. Kita telah memindahkan hak manusia itu kepada hak Allah. Sebab itu kita melihat sampai sekarang ni harta-harta wakaf hanya badan agama menguruskan. Siapa memiliki? Tak ada siapa memiliki. Jadi kita ada ruang di sana wakaf. Ini macam orang wakaf Quran tu. Boleh kita pergi jual? Masjid kata tengok orang tak beli, tak ada orang baca, kita pergi jual lah. Tak boleh. Masjid sendiri pun tak boleh jual. Kapek ni nak pergi jual? Tak boleh. Tunggu lusuh baru jual. Jual pun duit tu kena bagi kat masjid balik. Kapek ni semua benda harta wakaf ni sampai hari kiamat siapa pun tak boleh jual. Punya kuat sistem wakaf itu. Itu tuan-tuan dan puan boleh wakaf. Sebab apa? Bila wakaf, kalau pencuri pun pencuri itu kena hantar balik. Di Kuala Lumpur pencuri teruk sangat. Ada masjid sahabat saya, ada imam di Kuala Lumpur. Mereka beli masjid Quran cantik-cantik. Ada juga lepas pencuri. Orang itu kata pencuri ni, curilah benda lain pasal pencuri Quran dekat masjid, dia pergi jual kat pasar malam. Jual murah lah. Tapi hukum dia kalau orang yang beli tu tahu, dia kena hantar balik kat masjid. Dia tak boleh memiliki, dia harta Allah. Itu perangai dah tak tahu nak buat apa dah. Sampai ada pencuri dalam masjid. Pencuri-pencuri yang bersembahyang. Jadi saya pergi masjid tu, kata mana Quran? Pasal pun tak dalam. Kata kami minta kat luar makin kurang. Jadi kita ada kebaikan kita dari qurba. Sebab tu Abu Bakar dia derma kepada seorang adik-beradik nama Mistah. Tiba-tiba Mistah ni dia tuduh Aisyah berzina. Bila berita dia percaya. Dia orang mukmin, dia bukan munafik, dia orang mukmin. Tapi cuma dia percaya dengan berita yang disebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafiqin, presiden munafik di zaman Rasulullah. Nama dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Anak dia pun Abdullah juga. Nama elok-elok belaka. Jadi Abu Bakar kecil hati. Macam mana tak kecil hati? Anak dia Aisyah, isteri Rasulullah, difitnah berzina. Kecil hati, tarik bantuan. Tak mau derma. Dia bersumpah, aku tak mau dah bagi duit dekat Mistah. Allah tegur Abu Bakar, wala ya'tali ulul fadli, janganlah orang yang ada kelebihan ini bersumpah tak mau bagi bantuan kepada orang yang miskin di kalangan adik-beradik dia. Ingatkah Mistah kena tegur? Memanglah kena tegur. Abu Bakar pun kena tegur. Sebab apa? Tarik bantuan kepada zawil qurba. Kes ini berlaku sampai sekarang ni. Kita kan jumpa adik-beradik, kawan saya ni duk tolong adik-beradik. Adik-beradik tu dah duk, orang kata duk dajai aku, dia kata. Duk kata kat aku juga. Dia macam tu. Dia sejak zaman Nabi. Orang yang terdekat ni kadang-kadang duk kutuk kita ni. Lagi kita bantu, lagi dia kutuk. Tapi duit kita dia ambil. Tapi Quran tak kisah. Maka buat macam mana pun kita tolong. Permusuhan tidak menafikan pertolongan. Sebab itu dalam hadis Ibn Hibban, seorang sahabat jumpa Nabi. Seolah hadis ini menafsirkan ayat ini. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni buat baik kepada adik-beradikku, mereka ni lah buat jahat kan. Aku hubung satu rahim, mereka putus satu rahim. Nabi kata apa? Kalau betul apa yang kamu kata, laka ajrun, kamu dapat pahala. Buat tu kebaikan. Makna agenda kita ini bukan agenda perasaan itu. Kita ada agenda yang besar. Dan kalau kita selidik, kalau kita berbancang lah, kita tanya orang tua-tua sikit, tanya ni sikit, benda ni berlaku kepada mereka. Kadang-kadang anak lupa, kadang-kadang menantu lupa,
Dan kadang cucu lupa, yang kita bela cucu daripada kecil tu besar-besar dah lupa dah. Dia berlaku. Sebab itu krisis yang paling terbesar dalam kehidupan kita ialah kecil hati dengan orang. Abu Bakar pun berlaku. Benda kecil hati ni bukan kita punya saja dapat. Abu Bakar As-Siddiq pun kecil hati. Sebab itu dia tarik bantuan. Tetapi Allah tegur Abu Bakar, jangan kecil hati. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Kamu tak sukakah Allah ampunkan dosa kamu kalau kamu buat terus kebaikan? Ini Islam. Karena Islam ni berjiwa besar. Kalau dia berjiwa kecil, dia tak boleh jadi Islam. Menyebarkan kebaikan. Al-Islam maksudnya memberikan kebaikan kepada orang. Di antara makna dia daripada salam. Salam ini makna dia kebaikan, keamanan. Makna bila Islam, kita memberikan keamanan kepada orang lain. Udkhulu fis silmi kafah, masuk ke dalam keamanan. Mana bila orang masuk Islam ini, orang rasa kita aman, kita boleh bagi kebaikan. Sebab itu bahasa kita semua assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Allah pun Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Makna menunjukkan kepada kebahagiaan. Hatta musuh-musuh pun yang duduk dengan kita pun dia rasa aman, sebab kita yang pertama tak menipu. Yang Allah menyebut wal mufuna bi ahdihim. Kita tak menipu, kita tak mungkir janji. Tapi statistik menunjukkan kebanyakan orang Islam lah yang paling kuat menipu. Yang paling tinggi orang politik. Itu kajian. Yang paling kurang doktor. Itu pun ada juga, tapi kurang. Dan kajian baru ni, seorang pemikir barat, tokoh barat buat kajian, negara-negara yang ikut Islam, ini mereka buat, negara-negara yang ikut Islam, 10 negara tertinggi yang berdisiplin dengan akhlak Islam adalah negara orang bukan Islam. Jepun, New Zealand, Iceland, apa lagi tu? Negara-negara 10 negara tak awal yang integriti, yang mereka ni kata orang putih dia ada berdiri ke atas 3 akhlak: manners, ethics, akhlak, adab, moral. Seperti kalau kita tengok orang putih ni, bahasa dia macam minta maaf, please, thank you. Bahasa-bahasa itu adalah bahasa budaya mereka yang baik. Menghargai orang. Kalau nak minta tolong orang, minta tolong dulu, dia guna bahasa lembut dulu. Dia tak kata macam orang Kedah cerkah, oi apa ambil barang tu. Dia tak keluar macam tu. Mereka berdiri di atas akhlak. Sebab tu mereka tak ada keraguan untuk bagi barang. Kalau orang tu kata rosak, tukar macam tu, tak sibuk apa dah. Sebab semua berinteraksi dengan jujur. Dan Malaysia ada nombor berapa? Nombor 49. Itu yang ranking pertama dekat Islam. Kita kira kita okey lah. Negara Arab lagi kuat menipu. Negara Arab tu kalau bertaubat pun bertaubat menipu. Kalau tuan-tuan dan puan pergi Mesir, ada satu tempat nama dia kawasan nama Husain. Di situ dia punya restoran pelancongan. Saya duduk Mesir 10 tahun. Restoran kat tempat pelancongan tu, minuman tak ada harga. Minuman tak ada harga. Nama minuman tu ada, harga tak ada. Sebab apa? Nanti pelancong putih main bayar $, dia sapu. Harga tak ada. Kita bayar kadang-kadang RM5 minum teh itu. Sedap, dia buat teh sedap. Kadang-kadang kita boleh kurang sikit, RM3, 3 genih dia orang lah, RM3 dia dapat di Mesir. Hari tak ada mood, kadang-kadang RM10 pun. Tak ada satu penetapan harga. Dia kosong. Dekat harga tu kosong. Kalau kedai-kedai yang bukan kat pelancongan tu, dia ada harga. Dia ni tak ada harga, kosong gitu. Pernah sekali saya minum, dia charge RM20. Minum teh besar ni tu, memanglah sedap. Sebab Mesir kalah bola dengan Jazair. Dia bad mood. Dia Mesir macam tu. Sampai mereka serang embassy Jazair. Kalah bola dengan Jazair. Tak tahu pasal apa, pergi serang. Buat demonstrasi depan embassy, kedutaan Jazair untuk masuk Piala Dunia tahun 2000 tu, 2008 tu. Kalah 1-0 kan, mengamuk pasal bola macam tu. Jadi kita pun tak tahu dia baik mood macam tu.
Muka masam hari tu pasal apa masam. Lepas tu saya nak banyak duit, bayar. Kita minum 3 keneh, bagi 3 keneh. 20 keneh dia kata. Pada semalam aku minum 3 keneh. Satu semalam ni hari ni. Dia bergaduh 20 ni. Sebab apa? Tak ada harga. Kita memang tak ada harga. Dia ikut dia. Kita nak orang kata apa, nak argue dia tak boleh. Kata mana harga? Tak ada harga. Hari 20 keneh, mari 3. Oh, bergaduh. Kita pun geram, ambil tisu, lempak dalam kedai. Hak tu, orang ni pun dia besar. Nak tumbuk tak boleh. Ambil tisu ni, lempak saja. Last sekali, runding-runding bayarlah RM10. RM10. Minum teh. Tapi sedap. Memang saya suka minum teh sana. Dia sebab susu lembu asli tu. Dia bukan teh, kita teh pekat tu, apa susu pekat tu. Itu makna menipu sangat kuat. Itu negara Arab. Sebab tu negara Arab tak boleh maju. Negara Arab takkan maju kalau mereka tak ubah perangai mereka. Maka menipu sangat kuat. Taklah semua, tapi kebanyakan. Kalau pemimpin memang menipu kuat. Dan Alhamdulillah kita tengok negara yang maju Turki. Turki dalam masa yang singkat, tuan-tuan dan puan-puan. Dulu gaji pegawai kerajaan mereka sebelum pemerintahan Erdogan. Ini kita baca statistik ekonomi yang dikeluarkan. Gaji pegawai kerajaan dalam 3,000-4,000 lira. Jadi apa lira? Lira kan? Lira. Siapa yang pergi Turki saya tak tahu. Bila Erdogan memerintah, dasar rasuah tak ada. Pegawai kerajaan gaji dia kebanyakan apa dia punya basic apa semuanya mencecah 12,000 lira. Dan ekonomi mereka daripada 116 dunia naik kepada 16 dunia. 100 potong. Bila tanya Presiden Erdogan pasal apa? Pasal tak ada rasuah. Kita tak tahu nak kata lah. Tuan-tuan boleh baca sekarang. Maknanya bila kita cek semak Turki ni teruk. Kalau kita baca sejarah dia, 100 tahun yang lampau, nama dia sekular hardcore. Sekular ni banyak mazhab. Makna dia bila kita kategorikan dua negara Islam yang undang-undangnya sekular, yang paling teruk di dunia adalah Tunisia dengan Turki. Kerana mereka mengharamkan sembahyang di masjid. Dekat 100 tahun orang Islam di Turki tak sembahyang di masjid. Kita Alhamdulillah Malaysia, walaupun ada kepelbagaian politik, sembahyang di masjid semua sama. Sebab tu di Malaysia, walaupun kita negara Islam, kategori undang-undang dia panggil sekular sederhana. Sebab kita Alhamdulillah, ni nak pergi haji ni, pekat berumur pergi haji. Nah, sedekah. Qiyam mulai kat masjid, punya lah masjid buat, kita tak main. Sampai panggil tahu tu. Termasuk saya sendiri. Tapi di Turki tak boleh sembahyang jemaah, tak boleh. Pegawai kerajaan sembahyang di pejabat kena berhenti. Tentera tak boleh sembahyang. Itu dah dekat berapa? Dekat 100 tahun daripada 1926 jatuhan Osman ya. Kamal Atatürk mengharamkan azan dalam bahasa Arab. Nama dia Kamal Mustafa, nama gelaran Rasulullah. Bukan nama tak sedap. Dia kata nama dia Kamal Mustafa. Atatürk maksudnya bapa pembangunan. Dan maqam dia ada di Ankara. Kita pun tak gamak nak pergi tengok sebab dia merosakkan Islam. Teruk sangat. Tetapi yang dikatakan Islam ini, wallahu mutimmu nurihi. Cahaya Islam tak akan terpadam. Buatlah macam mana pun Islam tak terpadam. Sekarang ni tuan-tuan perempuan kalau pergi Turki, pergilah Turki. Tempat pelancongannya ramai sangat orang pergi. Dia ada 50 wilayah. Saya baru pergi 4 wilayah. Ada 46 lagi tak pergi. Tu kita tengok masjid, subhanallah. Lelaki orang perempuan yang cuci masjid ni makcik-makcik. Kita jarang dekat Malaysia tengok makcik-makcik cuci masjid. Semua orang lelaki. Saya tengok yang vacuum, dia kapet macam ni. Depa ni banyak macam apa orang kata apa, masjid-masjid antik sikit. Kapet warna merah macam ni. Masjid ni pun antik ni. Berapa ratus tahun dah, lupa tu baca sejarah. 23 tahun. 223 tahun.
Zaman raja mana tak tahu tu. Kita antik. Ada juga masjid Turki banyak jenis lebih kurang. Dia pakai seni ukiran yang tinggi. Saya pilih interview saja tanya. Sebab kita terkejut tengok orang perempuan sana yang banyak vacuum. Dia kata makcik raja sini, raja-raja. Anak raja apa? Pensyarah, engineer. Dia pun banyak engineer sana. Jadi pasal apa makcik raja kat sini? Sajalah ambil berkat masjid. Duit gaji kan banyak mana pun cuci masjid. Tapi ramai cuci masjid tu. Kalau Kamal Atatürk hidup balik, dia tengok terkejut. Sebab dia ingat Islam tak ada dah. Quran pun dia bakar. Kamal Atatürk, Quran pun dia hapus. Tapi sekarang ni Turki di antara pengedar Al-Quran satu dunia. Kilang dia besar. Dan buku-buku agama tersebar di Turki tu. Tuan-tuan pergi ke lepi Istanbul tu, subhanallah. Buku agama, buku Arab. Kita tengok terkejut, banyak pula ada. Dan orang sembahyang berjemaah, tentera-tentera sembahyang berjemaah. Mereka tak sebut pun dengan Islam, tak sebut pun. Dia praktikal Islam. Ini yang kita tengok. Satu perubahan yang luar biasa. Sebab maka berubah kepada sifat wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Kita kalau negara umat Islam menunaikan janji mereka, kita akan meningkat ekonomi kita. Ekonomi kita sebab apa? Kalau kita pergi pasar malam, orang je pasar malam pun dia kelentong kita. Saya pernah beli durian. Jaranglah dapat durian elok kat Kuala Lumpur ni. Kita pun malas nak tengok depan-depan dah. Durian elok. Beli-beli tak elok juga. Saya pernah, dia kata Musakin ada dia tak banyak dia punya biji dia. Tapi tak tahulah saya kena tipu ke tak kena tipu. Saya beli Musakin. Mahal kat Kuala Lumpur ni Musakin. Harga dia lebih kurang kat 54. Saya dapat 2 ulas. Saya buka tambah dapat 1 ulas. Alamak, 1 je. Dia ruang kosong je. Buka lagi 1, buka lagi kosong. Ya Allah, beli Musakin dapat 2 ulas ya. Harga dia RM54. Itu mana di Kuala Lumpur begitulah. Semua orang nak duit. Kalau kita beli air, Milo ais, tak tahu lah Milo ais yang apa tu. Ada banyak. Kita kan sunat minum 3 kali nafas. Kena beli 3 gelas. Sebab senafas 1 gelas tu tak cukup. Kita minum sekali je. Tu kena tambah 2 lagi nak bagi cukup 3 nafas. Orang pun tanya, sebab ustaz minum senafas. Yalah 2 lagi gelas, 3 kali. Sikit sangat. Itu betul. Harga lebih kurang. Kalau beli nasi lemak ikan bilis, tak tahu lah dia punya skill dia tinggi lah. Ikan bilis tu dia potong lagi tu. Hak seko tu, potong lagi. Kalau telur tu, nipis sungguh masa ni dia. Tak jumpa kat Terengganu makan, Masya Allah. Depan ni ada apa orang? Nasi Terengganu ada tu. Peringat kita pergi depan tu. Sana kita pergi nasi lemak RM1 lebih. Telur tu dia betul nak makan apa tak rasa telur. Ikan bilis pun rasa hujung-hujung je. Tak ada orang yang integriti, yang menjual dalam keadaan yang betul-betul. Sebab itu umat Islam muskilah bila buat kajian, ini problem dia. Kalau kita boleh berubah sedikit demi sedikit, nilai wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Kemudian wal sabirina fil ba'sa'i wad dharra. Dulu orang bersabar dalam peperangan. Kita tak ada perang sekarang. Yang ada di Palestin dan tempat-tempat tertentu, Iraq. Allah Taala bebaskan mereka di Syria. Tapi kebanyakan negara Islam, kita berperang untuk memajukan negara Islam. Bersabar dalam membangunkan negara Islam. Tuan-tuan dan puan tahu, di dunia ni ada lebih kurang 300 orang yang memiliki harta mereka trilion. Kita pun tak tahu. Dalam kamus Dewan Bahasa tak ada terjemahan bilion. Bilion tak ada terjemahan. Dia million saja. Bila bilion dia tak terjemah, tak ada. Trilion lagi tak ada. Ada 300 orang di dunia ni. Tetapi mereka ini tak semuanya menginfakkan.
fi sabilillah. Begitu di Malaysia, ada orang sampai bilion-bilion duit. Kita pun tak tahu, kita tak juta pun tak ada, macam mana nak kena bilion. Maka kalau umat Islam bersabar untuk membasmi kemiskinan, maka kita berusaha mempertingkatkan ekonomi umat Islam. Zakat. Kalau tuan-tuan tengok Al-Azhar Al-Sharif, siapa yang belajar Al-Azhar Al-Sharif? Saya rasa di Malaysia ni, kalau kira daripada zaman dulu sampai sekarang, mungkin dia mencecah 1 juta orang lebih. Kami belajar di Azhar, tak ada yuran. Tak ada yuran. Bayar duit kad pelajar lebih kurang 50, tak sampai 50 sebab duit dia orang 50 gini. Kita dalam 20 lebih je setahun kad. Dan di situlah tuan-tuan dan puan tengok ustaz-ustaz yang ada di TV yang keluar daripada Azhar, itulah yang belajar free. Tokoh-tokoh kita di Terengganu, di Kelantan, mufti dan sebagainya yang belajar degree Azhar tak bayar yuran. Kenapa? Sistem wakaf. Kita bayar tambang kapal terbangnya. Itu baru Malaysia. Seluruh dunia orang datang ke Azhar tak bayar yuran. Yang ni yang umat Islam kena fikir. Dan hasilnya tuan-tuan dan perempuan dapat belajar yang ulama, Tok Guru ni. Bila kita tengok keluaran mana? Keluaran Azhar. Belajar macam mana yuran? Tak ada yuran. Semua tokoh orang besar-besar yang ada di Malaysia ni, yang belajar di Azhar, tak bayar yuran. Bayar duit kernet. Saya bila kita dah balik dan kita menyebarkan ilmu, kita fikir, ya Allah, jasa besar sungguh Azhar. Sebab apa yang saya sampaikan kepada tuan-tuan dan perempuan, saya mengajar di universiti, mengajar di markas, kita ceramah di TV, di radio, keberkatan Azhar. Kita tak rasa nak marah pun. Tapi kalau pelajar kita di Malaysia 19,000, 20,000, habis belajar kena bayar apa? Bayar lagi hutang. Itu 6% pula, 6%. Dia punya, orang kata apa, bunga dia tu, interest dia. Pelajar kena bayar. Saya balik tak ada hutang apa? Tak ada hutang balik. Duduk 10 tahun dia masih tak ada hutang. Tak pernah buat pinjaman. Kalau orang yang rajin sikit, saya dulu ambil double degree, tapi tak boleh sebab bertembung apa, periksa. Saya ambil syariah atau ambil usuluddin habis tu. Masuk usuluddin tu bayar berapa puluh ringgit je. Dah lah kita baca buku-buku usuluddin tu. Itu tak kira yang mereka mengajar di masjid tu. Kalau di Malaysia kena bayar tak tahulah berapa. Kita buat seminar solat pun bayar 150 dolar. Sana kita mengaji kitab yang besar ni free of charge. Saya mengaji dengan syekh saya 3-4 jam. Duduk di masjid 3-4 jam belajar. Tak ada bayar apa. Dan kita boleh baca di sini, kemudian orang bayar pula. Mengajar di universiti orang bayar pula. Syekh kita mengaji, kita free. Kita dapat jawatan, orang bagi dan sebagainya, barakah daripada mereka. Ini maksud. Untuk umat Islam kena berjuang. Perjuangan kita sekarang ni adalah pembasmian kemiskinan, membangunkan negara dengan ilmu, dengan takwa. Itu perjuangan yang besar. Sebab Barat menindas negara-negara yang lemah. Sebab tu ada billionaire di Amerika, nama dia apa tak ingat. Dia memiliki harta 70 bilion, kesemuanya hasil penipuan. Dan dia ditangkap tahun 2000 berapa, 2006 begitu. Di penjara, umur dia 70. Di penjara 150 tahun. Tu dia umur 70, penjara 150 tahun. Tapi mungkin hakim tu geram sangat. Selama dekat 30 tahun dia tipu rakyat Amerika. Kita kalau kita boleh ubah mentaliti orang-orang kaya, berjuang untuk masyarakat. Tengok anak-anak muda tak ada wang, kita bagi. Tak ada wang perniagaan, wang pengajian, kita wakafkan buku-buku dan sebagainya. Sebab ada orang yang mampu. Wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra. Sebab dulu orang bersabar dalam perjuangan peperangan zaman Rasulullah, maka infak harta. Maka sabar dalam kepanasan. Tapi kita ni di Malaysia mana ada peperangan. Sebab itu
Kalau tuan-tuan dan puan balik nanti rujuk ayat 177, tuan-tuan dan puan renungkan. Sebab Tuhan sebut apa? Ulaikal ladzina shadaqu. Maka ni orang yang jujur. Wa ulaika humul muttaqun. Maka ni orang yang bertakwa. Dan ayat ni kata ulama tidak termasuk dalam zakat. Ayat ini wa atal mala ala hubbihi bukan zakat. Lain, kewajipan lain daripada zakat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, umat Islam ini alhamdulillah kita ada di dunia lebih kurang 1.6 bilion. Dekat 2 bilion. Kuantiti kita tu terlampau banyak. Tetapi kita telah dilemahkan dengan perpecahan yang terlampau kuat. Kalau umat Islam kembali kepada Al-Quran, memahami Al-Quran, dan kembali kepada sunnah Rasulullah, kepada amalan-amalan ulama-ulama kita, mengurangkan perpecahan, umat Islam mampu bangkit. Sebab tenaga kita ni terlampau banyak. Tuan-tuan tengok di negara barat, dulu mereka melaksanakan dasar yang dipanggil sebagai merancang keluarga. Bukan merancang, dia panggil apa? Tahdid nasal. Penetapan. Begitu, penetapan. Anak seorang saja, macam di New Zealand tu. Bila mereka buat anak seorang, apa yang berlaku? Bangsa mereka tinggal sikit. Yang banyaknya orang luar di New Zealand tu. Akhirnya mereka batalkan undang-undang tersebut. Begitu di Singapura, dulu 2 orang. Bila cek tengok-tengok tak ada lah. Mereka lupa bahawasanya manusia itu modal yang terbesar dalam semua agenda. Kita alhamdulillah sebab kita tak dasar tu, Nabi tak bagi. Bahkan Nabi menggalakkan anaknya ramai. Orang Islam merebak sampai sekarang ni di Britain, umat Islam telah menjangkau 6 juta orang. 6 juta orang. Kalau tak dilantiklah Datuk Bandar London, orang Islam. Itu kemenangan kita. Kemenangan yang tak perlu kepada pilihan raya. Dan bas yang ada di London tulis subhanallah. Kita dah 60 tahun tak ada lagi bas yang subhanallah. Yang bas langgar orang ada. Itu yang ramai. Sebab kita tahu pemandu-pemandu bas kita ni kadang-kadang mereka buat kerja terlebih. Mereka makan syabu, ganja, dadah. Itu yang kadang-kadang terlanggar sampai sebelah sana tu. Dia makan syabu. Itu masalah yang kena selesai di Malaysia ni. Kebanyakan pemandu-pemandu mereka ambil dadah. Sebab kerja pemandu ni berat. Yalah bawa lori 60 tu nak naik bukit tu bukan senang. Tapi bas di London ada tulis kalimah subhanallah. Orang nampak kalimah Allah ada di London. Kemenangan yang besar. Dan masjid-masjid, gereja-gereja dibeli dan dikonvertkan jadi masjid. Orang gereja pun tak tahu buat apa. Dia orang tak ada program macam kita. Kita macam-macam di buku 40 hadis. Macam-macam agenda. Mereka nak baca Bible tu tak ada apa nak baca. Ini yang kita lihat di London. Subhanallah. Perkembangan Islam cukup kuat. Masjid-masjid bertambah, makin hari makin bertambah. Dan gereja memang nak jual gereja. Ada gereja harga 1 juta pound. Orang Islam saja beli. Dan di London mereka cerita kedai-kedai halal pun makin banyak. Kedai-kedai halal. Begitu juga di Amerika, di Kanada. Cuma kita di Malaysia kita kena kuatkan lagi. Karena kita kalau kita tidak kuatkan umat Islam, kita bimbang, kita ditarik di aman. Sebab itu nilai yang kita belajar daripada Ramadan cukup banyak. Apa yang kita nampak dari Ramadan? Kebajikan. Kita orang dah tak mulalah kira aliran. Kita letak makanan di masjid, siapa makan-makanlah. Buah kurma sampai masjid tak terima kot. Semua orang bagi buah kurma. Tak ada orang bagi buah durian. Ada tak? Petang ni bagi buah durian sikit. Sepatutnya bagilah buah durian. Token-token durian. Dia bagi buah kurma sampai penuh buah kurma tu. Itu passion orang Melayu. Tak apalah, kurma tu baguslah makanan Arab. Ataupun sunnah. Tapi kalau dapat buah-buah lain pun sedap juga. Kalau token-token
Pemilik kebun tu bulan puasa letak kat masjid dan Abidin ni durian 10 biji, bolehlah kita rasa. Seorang letak rambutan. Jadi makna dia buah bukan bulan puasa ni kita nampak buah yang popular buah kurma dah. Buah Tuhan bagi ni nikmat Tuhan bagi banyak. Tidak Tuhan buat apa cipta buah durian, buah mempelai nak suruh kita makan. Jadi kita makan, kita derma. Sebab buah ni disebut dalam Quran wa fakihatan wa abba. Sebab tu sunat dalam makan, ulama kata kita makan buah dulu baru kita makan yang lain. Sebab di syurga nanti kita makan buah dulu. Jadi perangai ahli syurga ni dia makan buah dulu. Bila orang hidang buah makanan, kita makan buah dulu. Kerana di syurga kita makan buah dulu. Jadi bagaimana pahala orang yang bagi buah? Banyak pahala cukup besar. Sebab itu Nabi bersabda dalam hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari, "Ma min muslimin yazra'u zar'an aw yaghisu gharsan fayakulahu insanun aw bahimatun aw tayrun illa kanat lahu sadaqah." Tadi imam kita baca alam yahdilhum yang mimma tumbitul ardh wa yukhriju zar'an ta'kulu min wa an'amuhum wa anfusuhum. Kamu tak berfikirkan Allah jadikan zar'an, sawah gandum, daun-daun yang ada dalam kebun itu dimakan oleh binatang yang pertama. Kemudian kita pun makan sekali. Nabi seolah-olah menafsirkan ayat tersebut. Siapa yang buat kerja-kerja ni, tanaman-tanaman dia itu dimakan oleh manusia. Dia tak minta izin pun. Biasalah orang kampung kadang-kadang kita tengok buah jiran kita ambil macam tu. Kita pun tak marah. Takkan kita nak makan semua buah atas tu. Takkanlah kita ni tamak sangat. Bagi orang kampung makan. Kalau orang kampung tak makan, binatang main makan, dapat pahala juga. Binatang tak makan, burung main makan. Buah-buah kita, buah. Saya tengok di masjid ni ada buah bidara. Siapa tanam tu dapat pahala banyak. Sebab saya ambil tu makan. Lama tak makan buah bidara. Buah bidara ni, kalau kita pergi siang popil tu, bidara yang besar, ada orang makan tu. Tengok saja. Oh, kita jemput siapa main jemaah makan. Pahala banyak tu. Burung dia makan, siapa ambil tu? Dua tiga apa buah. Sedap. Burung makan. Illa kanat lahu sadaqah. Melainkan dia dapat pahala sedekah. Subhanallah. Sampai bila? Sampai kiamat. Sebab itu Abu Hurairah dalam satu cerita, dia tanam pokok petang-petang. Dia macam orang tua-tua dulu. Dulu kita tengok tua-tua kita suka tanam pokok. Sebab mereka baca hadis. Heran, dah umur 70 pun masih lagi menanam. Jadi anak murid ni tak kata kepada Abu Hurairah, "Tok guru, pasal apa Tok guru tak buat ibadat? Pasal apa duk tanam pokok?" Orang baru belajar macam itulah. Dia ingat Islam ni ibadat je. Jadi Abu Hurairah dia baca hadis ni. Tak ada orang yang Islam yang tanam pokok ataupun dia buat sawah dimakan oleh manusia, binatang dan juga burung, dia dapat pahala sedekah. Subhanallah. Tuan-tuan perempuan, kalau tanam di sini kan banyak kampung-kampung, tuan-tuan, tanah besar. Kami di Kuala Lumpur tak ada tanah, semua simen tu. Paling kurang pun tanah dalam pasu bunga. Tu nak tanam apa? Cili boleh lah. Cili terung sikit. Satu. Tanah dah tak ada Kuala Lumpur ni. Orang kaya boleh lah. Tapi kita di sana tak ada. Jadi tuan-tuan dan perempuan, Tuhan bagi kelebihan tanah. Saya tengok di sini, subhanallah, rumah kecil pun ada tanah. Mana ada tanah? Tanam pokok. Orang ambil pahala dapat. Free begitu. Dan itu sedekah jariah. Saya ingat tok saya kerja kebun dia. Petang-petang tanam. Dia suruh saya kebun, saya malas. Tapi saya teringat satu juga pokok kelapa saya tanam, tumbuh juga. Satu dia suruh tanam tembikai, kita tanam, tapi malas saya lari belakang. Dia masuk rumah saya lari. Dia tu berkebun ke sebelah tengah hari. Kita anak-anak muda ni nak pergi main. Remaja. Dia suruh berkebun, tapi kalau saya faham maksud hadis tersebut pada usia tersebut, saya rasa saya pergi berkebun. Sebab pahala cuba. Tanah dia luas. Pahala dia luas. Semua jenis pokok dah. Apa dia, jambu keling pun ada. Tuan-tuan tahu jambu keling? Sedap. Orang main makan. Dia pun tak marah. Orang main ambil buah bidara ada. Mempelam ni jadi mempelam konen, mempelam siam. Dia tanam satu-satu pokok. Orang makan. Tapi kita ni remaja, kita tak faham apa yang dia buat tu. Apalah tu ni, pokok dah banyak, kita pergi tanam lagi.
Teringat dia tanam tembikai susu. Ustaz tembikai susu ni sekejap dia tumbuh naik 3 bulan habis. Kita dia buat apalah tanam tembikai susu. Kan dekat depan jalan tu dah ada orang jual tembikai susu. Dia pergi tanam juga. Dia bukan nak makan pun orang tu dia seronok orang. Tapi saya menyesal, saya fikir kalau saya tahu nilai hadis ini kita masa tu kita remaja. Kalau orang baca hadis pun bukan ikut sangat. Kita usahakan. Sekarang ni kampung pun dah tak ada dah. Kerajaan ambil buat. Tak ada apa dah. Tapi saya fikir dulu subhanallah. Macam-macam boleh buat. Sawah-sawah dia tu orang main tangkap ikan hari-hari. Di tuan-tuan dan perempuan yang masih ada tanah buat. Jangan kosongkan tanah. Makruh kosongkan tanah. Kata Rasulullah satu hari dia berjalan, dia tengok tanah kosong. Nabi kata siapa yang ada tanah dia tak usahakan falyamnah akhahu, bagi kawan dia usahakan, bagi orang. Sebab Nabi tak suka tanah-tanah kosong terbiar begitu. Saya tahu di sini banyak orang ada tanah. Di kampung tanah banyak sampai tak tahu nak buat apa tanah tu. Panggil anak-anak muda buat macam Piramli tu. Seolah mau pergi tanam, belacan ada, babaya ada, semua ada. Itu ibadat yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebab kita bagi orang makan. Yang ini di antara makna-makna yang kita perlu kenal dalam Islam, yang kita boleh istiqamah dalam kehidupan kita, bukan dengan hanya membaca Al-Quran, tetapi dengan ibadat-ibadat yang lain yang boleh menjadikan kita dekat dengan Allah. Sebab Tuhan sebut orang macam ni, ulaikal ladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi saya rasa setakat itu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kita ziarah lagi insya-Allah di Terengganu. Ini pun ziarah sebenarnya saya ada ceramah di masjid, di sekolah imtiaz. Jadi kebetulan pagi tak ada apa, kita tanya kok ada kuliah kosong-kosong, kita boleh berdiskusi. Kita pun dari Telaga Biru, jadi saya ada bawa sedikit buku. Satu buku saya bawa. Kalau tuan-tuan dan puan nak tahu apa isi kandungan banyak amalan daripada bulan Muharram sampai Zulhijjah, ada buku istimewa yang kita bawa keluar. Buku ni kita buat setahun. Tajuk pun amalan setahun, kita buat setahun. Yang terjemah ni 32 orang. 32 orang daripada pajak-pajak kita pilih untuk buat satu buku Arab. Dia buku Arab kurun 800 Hijrah. Dan amalan-amalan Melayu yang buat kenduri, yang baca Yasin, semua kita ada dalil yang menyokong. Sebab dia buat ni macam cerita tanah Melayu punya cerita. Itu tuan-tuan perempuan kalau baca buku ni banyak benda yang boleh membantu tuan-tuan perempuan, boleh baca di masjid, boleh baca di rumah. Semua benda-benda yang bersifat dalil, pada fiqh-fiqh yang memudahkan kita melakukan amalan seperti baca Quran dan sebagainya, ada dalam buku amalan setahun ini. Saya ucap terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jualan tu ada di luar insya-Allah. Ada sikit ada. Kita bawa 30 buah. Assalamualaikum warahmatullahi